Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk anak-anak yang menonton bersama saya Cikgu Syikin dalam membincangkan tajuk favourite semua orang, iaitu tajuk kita statistik. Okey, kita akan ulang kaji sikit statistik ni mengenai apa dan berapa graf yang terlibat. Okey, kita tengok graf serakan. Yang pertama kita ada bentuk histogram, bentuknya segi empat tepat yang dilukis rapat-rapat mewakili huruf H. Graf kedua ialah poligon kekerapan di mana kita akan plot semua titik dan sambungkan untuk menjadi satu graf. Graf yang ketiga ialah ogif. Bila kita lukis, kita akan dapat huruf F, huruf kecil. Untuk paksi Y, untuk histogram dan poligon kekerapan, kita menggunakan kekerapan. Manakala untuk ogif pula, kita akan menggunakan kekerapan longgokan. Untuk paksi X, bagi histogram dan poligon kekerapan, kita akan gunakan titik tengah. Manakala untuk ogif berbeza ya, kita akan gunakan sempadan atas untuk paksi X-nya. Tips menjawab soalan statistik. Okey, cikgu akan share beberapa tips untuk statistik ni. Tips yang pertama, lengkapkan jadual kekerapan. Yang kedua, kira min. Ketiga, lukis graf. Dan keempat, kita jawab soalan berkaitan graf yang kita lukis. Dan tips yang paling penting, pastikan ada kalkulator, pembaris, pensel, pemadam dan juga pen ya. Okey, tips histogram, lengkapkan jadual. Lukis bar berbentuk segi empat tepat. Mesti rapat-rapat. Dan nampak tak bulat yang cikgu bulat warna merah tu, pastikan tinggal satu ruang di hadapan supaya histogram kamu tidak rapat ke paksi Y. Untuk paksi X, kita gunakan titik tengah sebagai paksi X. Dan juga kekerapan, maklumat di kekerapan kita gunakan untuk paksi Y. Untuk poligon kekerapan pula, yang pertama tipsnya lengkapkan jadual kekerapan. Yang kedua, sambung titik menggunakan pensel dan pembaris. Tips ketiga paling penting, pastikan graf tidak tergantung. Tambah plot sebelum dan selepas. Macam cikgu dah bulatkan warna biru tu, titik tengah yang sebelum tu ialah 37 dan titik tengah yang terakhir 62. Plotkan pada paksi X supaya graf kamu tidak tergantung. Untuk ogif pula, kebanyakan masalah untuk kekerapan longgokan. Tipsnya, 0 tambah 5 jadi 5, 5 tambah 10 jadi 15, 15 tambah dengan 13 jadi 28, 28 tambah 8 dapat 36, kemudian 36 tambah 3 dapat 39, dan terakhir 39 tambah 1 kita akan dapat 40. Maka lengkaplah jadual kekerapan kita. Gunakan maklumat kekerapan longgokan untuk kita plot ogif kita. Sempadan atas sebagai paksi X. Kita plot, kita sambungkan titik tanpa guna pembaris sehingga kita boleh nampak huruf F, huruf kecil. Okey, untuk kelas mode pula, kita sedia maklum mode ialah kekerapan paling tinggi. Kat sini kekerapan yang paling tinggi kita boleh nampak nombor 12. Tapi itu bukan jawapan ya. Sebab dia nak kelas mode. Kelas mode ialah 5 hingga 8. Tempoh masa tahun itulah dinamakan kelas mode. Kelas selang kelas. Kelas mode kita ialah 12. Kelas mode 5 hingga 8. Okey, untuk mengira min pula, kita dah diberi rumus jumlah titik tengah didarabkan dengan kekerapan bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, cikgu bagi tips untuk melengkapkan selang kelas. Data yang banyak ini kita boleh uruskan sama ada kita nak baca secara menegak, atas ke bawah ataupun melintang kiri ke kanan supaya tidak ada data yang kita tertinggal.
Okey, kita tengok data ini mengenai apa. Kristina Sahira telah menjalankan ujian ataupun kajian berkaitan umur dengan kebarangkalian dijangkiti penyakit coronavirus 2019 ataupun COVID-19 bagi melengkapkan tesis PhD. Rajah di bawah menunjukkan umur pesakit yang dikesan positif COVID-19 diperolehi daripada 50 orang pesakit dalam suatu swab test. 50 bermaksud jumlah kekerapannya. Okey, yang pertama kita mesti penuhkan ruangan umur. Diberi kat kita 30 hingga 39. Diberi lagi 40 sehingga 49. Kita hanya sambungkan selepas 49 ialah nombor 50. Makanya 50 hingga 59, 60 hingga 69, kemudian 70 hingga 79, 80 hingga 89 dan yang terakhir yang telah diberi 90 hingga 99. Okey, katakanlah data kita nak baca mendekat. Cikgu cadangkan kita guna gundalan 1, 2, 3, 4, 5. Itu namanya ialah gundalan. 74 kita potong, kita tandakan di kelas 70 hingga 79. 39 di 33.9. 48 di 44.9. 67 di 60.9. Dan terakhir 58 di 50 hingga 59. Kita boleh sambung sehingga cukup 50 data. Kita baca secara menegak daripada atas ke bawah supaya tidak ada data yang kita tertinggal. Okey, kalau cikgu dah lengkapkan, ruangan umur cikgu dah lengkapkan, kekerapan ataupun frekuensi pun cikgu dah lengkapkan. Nota 1, kekerapan kita tak boleh tulis dalam bentuk gundalan ya. Kita mesti tulis bentuk digit ataupun nombor. Untuk titik tengah ataupun midpoint, macam mana kita nak kira? Kita hanya boleh gunakan kalkulator saja. Pastikan tekan kalkulator dengan betul. Dan tipsnya, kita letak tanda kurungan. Okey, kamu boleh tengok di nota 2. Cikgu guna titik tengah 40 hingga 49 ya. Cikgu letakkan kurungan 40 tambah 49, tutup kurungan bahagi 2. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 44.5. Okey, kita tengok soalan. Kalau tadi diberi data tapi berbeza sekarang. Dia bagi bentuk graf. Graf kita namanya ialah histogram. Raja 10 menunjukkan histogram mewakili tinggi dalam cm bagi 30 orang murid tingkatan 5 jaya. Okey, kita tengok setiap soalan. Apa kata kunci dalam setiap soalan? Cikgu dah highlight di sini. Cikgu letakkan segi empat berwarna merah. Untuk soalan A, dia kata lengkapkan jadual. Untuk B, dia nak kira min. Untuk C, dia nak kita lukis poligon kekerapan. Dan untuk D, soalan berkaitan graf tu, dia nak nyatakan bilangan murid yang tinggi lebih dari 164 cm. Okey, kita selesaikan satu persatu. Soalan A, lengkapkan jadual kekerapan. Biasanya dia dah bagi jadual. Dan dia dah bagi ada nombor yang dibagi, kita lengkapkan. Bahagian tinggi, kita hanya sambung saja nombor. Selepas 129 ialah 130. Sehingga 139. Kita boleh sambung sampai 190 hingga 199. Bahagian kekerapan, kat mana kita nak tengok? Kita tengok di histogram kita. Segi empat yang pertama di histogram, tingginya ialah 2. Makanya kekerapannya ialah 2. Okey, kita tengok di sini. Ruangan tinggi kita dah penuhkan kekerapan 130 hingga 139, kekerapannya 2. 140 sehingga 149, kekerapannya 5.
dan berikutnya 8, 6, 5, 4 dan yang terakhir 190 hingga 199. Tak ada kan di histogram? Kita letakkan kosong kat situ, dah ada dah. Titik tengah, kita boleh tengok nota cikgu, tips yang cikgu kongsi sebentar tadi. Okey, untuk kira min ialah hasil tambah titik tengah didarabkan dengan kekerapan. Di mana kekerapan? Di mana titik tengah kita. Sini kita darabkannya. Kita boleh tulis bentuk panjang. Tipsnya mesti letak kurungan ya. Cikgu letak kurungan sebelum nombor 2, penutup kurungan selepas kurungan 184.5. Okey, kalau tekan kalkulator, kamu akan dapat 4825/30. Bila kita tekan jawapan yang boleh diterima jika kamu dapat perpuluhan 160.83 diterima, ataupun pecahan bercampur 165/6 pun boleh diterima. Jika nak tulis pecahan tak wajar pun kita boleh terima 965/6. Itu untuk min. Untuk C, lukis poligon kekerapan. Soalan kata menggunakan 2 cm. 2 cm mesti kotak yang besar di kertas graf. 10 cm paksi mengufuk, iaitu paksi X. Kita terus guna data titik tengah yang dari 124.5 sehingga 194.5. Okey, soalan kata satu orang murid pada paksi mencancang, paksi Y. Kita guna 1, 2, 3 sampailah berapa yang paling tinggi, iaitu 8. Bila kita dah buat paksi, kita plot jadilah bentuk poligon kekerapan yang tidak tergantung ya. Okey, soalan D. Soalan nak berdasarkan poligon kekerapan, nyatakan bilangan murid yang tinggi lebih dari 164. Kita perlu cari 164 di graf. Kita buat garis putus-putus dan kita baca berapa kekerapan di sini. Untuk 164 kekerapannya 6. Soalan nak bilangan murid tinggi lebih dari 164. Maknanya lebih, kita kena tengok sebelah kanan. Makanya 6 ditambahkan dengan 5 tambah dengan 4, jawapannya ialah 15 orang. Okey, itu saja tips yang cikgu kongsikan untuk kita jawab soalan statistik. Cikgu harap ia sangat berguna dan boleh dimanfaatkan oleh kamu untuk menjawab soalan statistik. Sekian saja daripada saya, Cikgu Syikir. Semoga selamat maju jaya kepada anak-anak di luar sana. Terima kasih.